Ini beli kereta pakai loan, beli rumah pakai loan, beli TV pun pakai loan, pinjaman, pergi courts memang lah apa semua kan. Beli apa lagi? Beli perabot pun pakai loan. Allahu Akbar. Beli handphone, nak sangat pakai iPhone, nak sangat pakai phone yang mahal. Allahu Akbar. Sanggup tu bayar bulan-bulan tu. Allahu Akbar. Korang tahu tak, buat pinjaman ni riba, riba. Ya, betul. Sebab tu saya cakap, kalau korang nak beli sesuatu dengan cash, berniaga. Kalau korang makan gaji, saya tak cakap makan gaji tu salah. Saya nak cuba korang fikir. Kalau korang makan gaji, korang tahu hujung bulan berapa yang korang akan dapat. Misal kata gaji korang 3,000. 3,000, korang nak beli kereta yang harga 50,000. Nak beli kereta yang, misal kata nak beli kereta baru kan, kereta yang harga 50,000, berapa lama korang nak simpan duit? Berapa lama? Dengan tanggungan yang korang ada, anak bini apa semua. Lepas tu nak beli rumah sekarang ni harga mahal. Jadi sebab tu, apa yang saya nak sampaikan, cuba korang berfikir. Kalau korang berniaga kan lebih mudah. Berniaga ni tak tahu, mungkin hari ni dapat 3,000, esok dapat 300, ataupun nanti sebulan, kira-kira sebulan dapat 50,000, untung 50,000. Kan kau beli cash. Tapi kalau korang makan gaji, itulah yang kau akan alami. Saya ajar korang supaya korang pergi kepada fast track. Macam mana? How you want buy something, buy something, sesuatu benda yang korang susah nak beli, dengan cara berniaga. Loan kereta tak riba. Siapa kata tak riba? Marzuki. Semua bank ni riba. Yang paling teruk adalah Islamic banking. Pintu segala riba. Interest dia lebih tinggi daripada bank konvensional. Siapa kata tak riba? Mana ada harus. Sebab tu itu lagi buruk. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Semua bank. Korang buat pinjaman, korang beli kereta harga 50,000, korang pergi buat pinjaman dekat bank, korang bayar 60,000. Itu riba. Walaupun korang beli kereta 50,000, korang kena bayar 52,000 RM2. Itu riba. Walaupun dengan hadiah 50,000, korang kena bagi hadiah. Itu riba. Islamic loan kadar keuntungan tinggi tetapi tiada late charge. Kadar tetap. Okey. Tuan-tuan, apa maksud pembelian? Benda ni korang kena belajar muamalat. Sesuatu benda hak kita dah beli. Kita dah beli sesuatu benda tu, hak tu mutlak untuk diri kita. Hak tu mutlak untuk diri kita. Jadi siapa yang rampas kita boleh bunuh. Kalau zaman Nabi, siapa yang rampas harta kita, kita boleh bunuh orang tu. Tapi korang pergi bank, korang pergi beli harga 50,000. Okey, dia beli kereta harga 50,000. Lepas tu bank tu kata 60,000. Tapi yang masalah dia, korang bayar deposit tu dekat siapa? Korang bukan bayar dekat bank. Korang bayar dekat penjual kereta. Deposit. Sekarang ni kita ada dua transaksi. Kita ni berurusan dengan bank ke dengan Pro 2. Dengan penjual kereta ni. Itu satu benda yang jadi syubhah. Lepas tu kita bayar. Okey, bisa kata dia beli bank Islamic ni beli kereta tu dengan harga 50,000 tapi dijual kat kita 60,000. Okey, fine. Apabila dia beli, jadi kan sekarang ni OPR naik. Kenapa mereka naikkan OPR? Bermaksud daripada 60,000 dia dah jadi lain dah. Okey, itu satu. Lepas tu setiap pembelian yang kita beli, itu hak kita. Dia tak ada hak untuk, kalau kita tak bayar 3 bulan, 4 bulan, dia tak ada hak untuk rampas. Sepatutnya dia bagi peluang untuk kita lunaskan hutang tu.
That's why kita kena tahu muamalat ni. Kalau kita tak tahu, habis. Setiap bulan OPR, kenapa OPR naik? Bermaksud nanti bukan harga RM60,000 kita bayar, lebih pada itu. Itulah riba. Ustaz, bank mana tak ada? Tak ada satu bank yang tak ada riba. That's why saya bagi tahu, korang yang simpan duit dalam bank, bawa keluar. Bawa keluar. Kenapa kena bawa keluar? Sebab setiap tahun dia akan naikkan faedah. Betul tak? Korang akan dapat faedah. Walaupun RM1. Faedah tu, misal kata korang buat simpanan RM3,000. Misal kata korang dapat RM30. Kan? Daripada korang simpan tu. Itu riba. Sebab tu saya kata, cara yang terbaik, korang cuma gunakan bank ni sebagai transaksi je. Jangan menyimpan. Simpan, biar simpan emas. Jangan simpan duit, sebab duit ni ada susut nilai. Duit ni ada susut nilai. Hari-hari duit ni akan dia punya nilai tu akan jatuh. Sentiasa akan jatuh. Jadi korang akan rugi. Jalan yang terbaik, beli dinar emas. Beli emas, beli perak. Itu jalan yang terbaik. Ustaz, beli kereta, rumah, semua riba. Beli semua cash, Ustaz. Yes. Beli semua cash. Misal kata kalau rumah tak mampu nak beli cash, sewalah. Apa susah? Hari ni korang rasa tersentak kalau kata takkan menyewa je. Biar awak nak cakap apa, janji aku tak buat riba. Takkan pakai kereta buruk je. Takkan pakai kereta buruk je. Belilah kereta baru. Tak apa, ini yang aku mampu. Nanti kalau ada duit, aku belilah kereta baru, beli cash. Belilah kereta cash. Kau tak mampu, kau sewalah kereta. Saya lebih sanggup sewa kereta. Sewa kereta walaupun harga yang mahal daripada saya buat riba. Tak mampu nanti tak payah bayar. Sama juga kalau korang sewa rumah, kalau korang tak mampu nak bayar 3 bulan, korang kena tendang. Sama juga kalau korang buat pinjam bank, korang tak bayar 3 bulan, kena tendang juga. Apa bezanya kau dengan orang sewa dengan membeli? Sebab tu saya cakap, sebab tu bila korang buat pinjaman bank, sepatutnya hak mutlak tu untuk korang. Bank kena bagi masa untuk kita lunaskan. Sebab apa? Mungkin sebelum ni kita punya pembayaran okey. Tapi waktu-waktu tu, 1 tahun ni kita Allah SWT uji, kita dibuang kerja. Waktu COVID tu, berapa ramai orang kena buang kerja. Jadi sebab tu setiap dalam kehidupan kita ni ada ujian. Kita tak akan ada konsistennya kehidupan kita, tak. Dia akan up and down. Akan ada up and down. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu kat korang, bila korang buat pinjaman tu, jadi bank tak boleh keluarkan kita daripada rumah kita sendiri. Dia kena bagi, kalau yang ambil Islamik lah, kata Islamik ni betul kan, Islamik ni tak ada riba kan. Kalau ambil, dia tak boleh nak tendang kita keluar. Sebab apa? Ini milik kita. Sepatutnya bagi tempoh macam mana kita nak lunaskan. Dia tak boleh tiba-tiba dia nak lelong rumah kita, tak boleh. Sebab tu benda muamalat ni kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita Allahu Akbar, apa benda pun tak tahu. Hari ni misal kata kalau korang bagi pinjam dekat orang, kan, dia kata boleh tak aku pinjam 50? Boleh. Lepas tu nanti dia datangkan, misal kata dia pinjam kita RM50. Okey, kita kata kita tak biasa dengan orang ni. Lepas tu kita bagi kat orang ni. Lepas tu nanti dia datang, dia bayar balik kat kita, dia bayar RM60. Itu riba. Tak boleh. Kecuali kalau kita dah biasa dengan dia, memang kebiasaan dia akan bagi kita lebih. Dia memang itu sifat dia. Tak ada masalah. Kalau saya beli baju harga modal dan 50, saya jual barang tu balik harga 100 tu, keuntungan. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Korang ada item yang buat masalahnya apabila kita buat pelaburan kita apa? Pelaburan kita tu duit. Itu yang masalah. Ini hak kita lah. Sebab apa? Orang yang beli tu setuju. Itu tak ada masalah. Mana apa tu? Mana DR tak ada riba. Bank Islam pun loan konon tepat syariah masih lagi terpaut dengan riba. Memang ada riba semua bank. Korang kena tahu bank ni di bawah mana? Di bawah siapa? Nak buka sesuatu bank, dia kena minta permission daripada bank negara. Bank negara ni milik siapa?
Bank negara ni milik siapa? Milik Yahudi Nasara. Sebab tu negara kita tak boleh kontrol kewangan. Kewangan ni di swasta. Dia hak milik persendirian. Korang kena tahu. Jadi sebab tu bank, misal kata kita kata bank soleh, bank soleh. Bank soleh ni dia orang dia nak buka bank soleh. Dia kena minta izin daripada bank negara. Okey? Kalau bank negara bagi ni lah. Okey, ni cara-cara dia, korang kena ikut ni. Baru kita dapat. Kalau kita nak buat secara kita sendiri tak boleh. Kita bukan boleh suka-suka je tubuh-tubuh bank sendiri. Tak boleh. Kita kena minta permission daripada bank negara. Lepas tu korang kena tahu bank negara ni milik siapa? Milik siapa? Bank negara ni tak ada duit. Bank negara nak dapatkan duit, nak cetak duit yang korang buat riba tu, dia kena cetak dia daripada mana? Itu korang kena belajar. Dia perlu minta pada Rothschild. Rothschild ni siapa? Yahudi. Jadi sebab tu hari ni mentaliti kita ni, Allah, korang jangan yakin pada mereka-mereka yang mengharuskan. Ustaz-ustaz, sebab tu akhir zaman, kalau korang baca hadis akhir zaman, Nabi larang dengan kita jangan ikut ulama-ulama yang ada kepentingan dengan dalam kerajaan, ada kepentingan dengan pemerintah, ada kepentingan dengan raja-raja. Kalau korang baca hadis akhir zaman. Sebab apa? Sebab mereka takut. Mereka tak berani nak bersuara. Contoh KWSP sekarang ni. KWSP duit korang dah anaya dah. Itu duit korang. Tapi kenapa mereka tak boleh bagi? Duit korang. Dalam keadaan korang susah sekarang ni. Sebab tu orang kata tak ada raya, tahun ni tak ada raya apa semua kan. Duit tu duit korang. Lepas tu diorang suruh pergi buat pinjaman. Pinjaman tu riba. Berapa persen korang kena bayar? Walaupun 1%, itu riba. Hari ni mereka ajak kita berperang dengan Allah dan Rasul. Lepas diorang ajak mereka ajak kita pada benda yang salah. Mana ulama-ulama yang ni? Ulama-ulama yang kerja dengan kerajaan ni yang cakap, kenapa mereka tak halang? Ini riba ni, terang-terang riba. Kenapa mereka tak halang? Kenapa mereka senyap? Betul tak hadis Nabi? Nabi kata, jangan akhir zaman cari ulama mursyid. Cari ulama mursyid. Jangan cari ulama-ulama suk. Ulama-ulama suk ni mereka ulama-ulama jahat. Mereka tak berani nak menegakkan kebenaran. Ada juga yang benda, yang contoh pasal mengenai yang 80,000 ulama ikut Dajjal. Korang tengok berapa ramai ulama yang bekerja dengan kerajaan. Itu kalau kat Malaysia berapa ribu kan. Itu belum lagi masuk negara-negara Islam yang lain, yang mereka terpaksa ikut telunjuk Dajjal, terpaksa ikut telunjuk yang Wahabi. Berapa ramai hari ni kita berpandukan dengan Arab ni dah Wahabi dah. Macam mana kita boleh ikut diorang? Sebab tu Imam Al-Mahdi akan first kali tempat yang dia akan memerangi adalah Jazirah Arab. Sebab apa? Ramai orang berkiblatkan dekat Arab. Sepatutnya kita kena kiblatkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini kita kena hati-hati. Kita kena banyak hati-hati. Kita kena berdampingan dengan ulama-ulama mursyid. Ulama-ulama yang tak ada kepentingan dengan kerajaan, tak ada kepentingan dengan pemerintah, tak ada kepentingan dengan raja-raja. Jadi sebab tu hari ni korang kena belajar sejarah. Belajar sejarah dalam Al-Quran, belajar sejarah dalam hadis. Belajar sirah-sirah mengenai Nabi-Nabi. Semua ini kita kena ambil tahu. Kalau kita tak ambil tahu, kita tahu siapa musuh kita. Macam mana Dajjal ni boleh lahir lebih awal daripada Nabi Musa AS. Macam mana Nabi Sulaiman AS pernah jumpa Dajjal ni. Sebab tu, siapa Dajjal sebenarnya? That's why korang kena tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu saya kata jangan simpan duit, simpan emas. Korang nak buat simpanan, korang simpan, beli emas, simpan sendiri. Jangan letak kat mana-mana.
Okey, simpan sendiri. Korang kena yakin. Simpan sendiri ni, kita kena yakin Allah yang pelihara kita. Kalau kita yakin dengan bank yang boleh simpankan kita punya duit, kita telah syirik pada Allah. Yang simpan segala ni adalah Allah SWT. Ini semua khazanah Allah SWT. Jangan sampai termakan dakwah Yahudi. Mereka akan pecahkan Islam melalui sekretarian. Hati-hati ya. Ustaz ulama musyrik zaman di antaranya siapa? Mohon untuk rujukan. Ulama ni selalunya dia tak dikenali. Kebanyakan mereka tak dikenali dan mereka ni dekat pondok-pondok, dekat madrasah-madrasah. Madrasah pun korang kena tahu, madrasah yang ada kepentingan dengan kerajaan dengan tak. Kalau korang nak masukkan anak-anak korang madrasah, cek madrasah yang tak terikat dengan kerajaan, yang tak ada kerajaan ambil tanggungjawab ke atas madrasah tu. Pastikan cari madrasah ataupun tafiz, tempat yang buat usaha dakwah. Yang ada usaha dakwah ni insya-Allah ada keberkatan. Dan cari juga tempat-tempat yang jaga pemakanan. Jangan pakai bantai makan Maggi lah, makan apa-apa kejadah semua tu kan. Jangan fast food ni, jangan. Anak-anak korang tolong berhentikan fast food ni. Itu bukanlah food yang sebenar, itu adalah fat food. Itu adalah membuatkan kita ni jadi orang yang lalai, jadi orang yang bodoh. Faham tak? Korang makan fat food ni. Jangan makan fast food. Jangan pakai duit kutu. Kutu tu tak boleh ni. Dia ada konsep penganiayaan. Jangan buat kutu Kutu tu ulama kata haram. Betul tu. Banyak TikTokers menerangkan Islamic financing bank macam pandai sangat. Tapi bila OPR naik, spin pula. Dia kata inilah apalah kan. Allahu Akbar. Tempat PES mulakat dekat mana? Duduk kat mana? Nak hantar tu anak dekat mana? Sekarang duduk kat mana? Ada je madrasah yang baik untuk anak kita jadi orang-orang yang soleh, yang jaga pemakanan. InsyaAllah kena cari. Tapi kalau yang tak ada duit memang kena makan Maggi ke. Dia macam ni kan banyak lagi produk bukan Maggi. Produk Muslim, cek produk Muslim kalau nak makan sangat. Tapi saya tak sarankan korang makan. Tapi kalau korang nak sangat makan MSG tu, carilah produk Muslim. Kalau korang beli MAGGI tu produk Nest tu kan, Nestle. Produk tu bukan produk Muslim. Dekat akhirat nanti korang yang kena sue. Korang cakap, kenapa kau bagi aku makan macam ni? Kau bisa katalah si Acong, dekat dunia dulu saya makan lu punya produk tau. Acong ni kata kat kau balik, kau ni kenapa kau bodoh sangat? Aku Cina yang kau pergi makan, kenapa? Tapi kalau produk tu daripada produk makanan tu daripada orang Islam, kita boleh sue orang Islam ni. Kenapa kau tak buat betul-betul dalam Islam? Kat situ nanti kita boleh masuk dalam mahkamah Allah SWT. Kat situ nanti kita perbicaraan kita boleh fight. Kalau kita ni dah tahu ini produk bukan produk Muslim, nak cuci berak tak tahu, nak mandi hadas besar tak tahu, Cina Acong ni akan sue kita balik. Kenapa kau beli? Kenapa kau bodoh sangat? At least kita cari produk Muslim. At least kita cuba cari produk Muslim. Kat situ kita selamat. Kita boleh sue mereka ni kalau makanan yang diberi itu tidak baik untuk diri kita. Kita boleh sue orang produk Muslim ni dekat akhirat nanti. Jangan kita jadi bodoh. Kita pergi beli makanan yang syubha, makanan-makanan yang bukan daripada produk Muslim. Lepas tu kita nak sue dia kat akhirat. Dia akan cakap kat kita balik, ya lu bodoh sangat, kenapa? Kenapa lu tak tengok lah ini company mana? Company inilah. Check. Tak ada. Sebab tu Abizaz, tapi produk tu bukan Muslim. Tak ada satu produk Muslim. Kalau produk tu bukan produk Muslim, bukan mustahil halal dan taibah. Sebab tu kita kena faham apa maksud taibah. Apa maksud taibah? Daripada tangan orang yang terbaik, iaitu orang-orang yang jaga solat, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu taibah.
Ha. Macam mana? Contoh kalau orang Islam, misal kata orang Islam tu yang buat. Bayangkan orang Islam tu yang buat, orang Islam tu masa apa semua kan. Dia jaga solat tapi dia tak tutup aurat. Aurat ni tutup aurat ni perintah Allah. Jadi halal tu ada, thayyibah tu tak ada. Sebab apa? Dia bukan orang tak daripada orang yang taat perintah Allah, yang buat dapat makanan kita. That's why itu yang merosakkan hati kita, yang membuatkan kita susah nak solat. Bangun tahajud tak boleh bangun, zikir tak boleh berzikir sampai 1000, 2000, 3000, 5000. Selawat susah, baca Al-Quran cuma tak boleh nak baca Al-Quran. Faham tak? Nak buat baik tak boleh, nak sedekah susah. Hidup jadi sempit, tak berkat. Itulah sebab dia. Sebab apa? Sebab kita makan daripada hasil orang yang tak beriman. Thayyibah. Sebab tu perkataan thayyibah ni bukan mudah nak dilakukan. Sebab tu thayyibah ni ada tasydid. Saya dah terangkan tadi. Thayyibah ni ada tasydid. Kenapa ada tasydid? Sebab sesuatu perkataan yang Allah nak sampaikan pada kita, apabila sesuatu perkataan tu ada sabdu, ada tasydid, bermaksud benda tu susah nak buat. Jadi kita nak cari benda halal kat Malaysia ni senang. Tapi cuba korang cari yang thayyibah. Korang pergi kedai kan, tengok dah tentu ini orang Islam. Dah tentu orang Islam. Halal. InsyaAllah dia tak makan babi pun. InsyaAllah boleh pergi. Tapi nak cari thayyibah, cuba kau tengok dia jaga solat tak? Macam nak tahu orang tu jaga solat dengan tak jaga solat? Kita dah tahu dah. First kali kita boleh tengok daripada zahir dia. First kali orang yang jaga solat, insya-Allah zahir dia akan tutup kepala, dia akan macam wanita, dia akan tutup aurat dia. Ini orang yang taat. Ini orang yang taat. Macam mana kita boleh percaya dengan orang yang tak taat dengan pakai, yang lelaki pakai emas, pakai rantai. Benda yang diharamkan ada dalam tubuh badan dia, dekat tubuh badan. Macam mana kita boleh nak yakin dengan makanan yang dihasilkan? Macam mana dengan pembelian rumah? Kalau ada cash, beli cash. Kalau tak mampu, sewa je. Kalau ada cash, beli cash. Kalau tak mampu, sewa je. Jangan kita terkena riba. Jangan kita buat riba. InsyaAllah. Jadi saya pun nak sekejap je. Doakan saya, siapa yang nak apa bersama-sama nak infak ke apa ke, boleh pergi dekat saya punya yang saya tunjukkan tadi kat profile tu, pergi tekan kat situ. InsyaAllah sama-sama 10 malam terakhir ni, 10 malam Ramadan ni, kita kejar malam Lailatul Qadar. Sekarang ramai sangat orang Islam buat muka ustaz, kening, mancungkan hidung. Dia kata tak haram. Allahu Akbar. Itu orang jahil. Sebab tu jahil. Itu orang jahil. Kesian. Kita doakan dia lah. Al-Fatihah dah beri pedoman. Alhamdulillah, terima kasih atas peringatannya. Beli kereta cash lah. Berniaga. Kita berniaga. Beli kereta cash lah. Belilah kereta buruk-buruk sikit, kan, yang mampu. Beli cash lah. Ini nak pakai kereta baru, nak sanggup berperang dengan Allah. Allah Akbar. Kalau yang dah beli rumah loan, macam mana? First kali buat solat taubat nasuha. Hari-hari kena buat solat taubat. Jangan miss. Sebab apa? Riba tu sentiasa berjalan. Saya kata bagi mereka yang dah terbuat loan kereta, loan rumah, first benda yang paling utama korang buat sekarang ni, buat solat taubat nasuha. Ya Allah, aku jahil ya Allah sebelum ni. Jahil ya Allah, aku tak tahu benda ni riba ya Allah. Disebabkan kejahilan kita, tak nak cari ilmu agama, tak nak setiap perbuatan kita tak bertanya kepada ulama. Kita tak tanya ulama, benda ni boleh tak saya buat macam ni? Kita tak pernah tanya pun. Kita nak beli apa-apa, kita pakai bedal je. Betul tak? Kita beli macam ni, konsep macam ni. Kita ikut nafsu kita, jadi kita dapat barang tu. Macam mana cara, tak tahu. Halal ke haram tu, itu tolak ke tepi. Okay, first kali bila kita jahil, sebelum ni kita jahil, kita tak tahu, buat solat taubat nasuha. Solat taubat nasuha dah buat. Lepas tu buat solat taubat hari-hari kena buat. Hari-hari kena buat. Okay,
Itu satu. Lepas tu jangan buat lagi dah. Jangan buat lagi. Itu dia ada dia kategori iman dia, takwa dia. Okey? Itu boleh sifat takwa lagi. Itu baru orang yang beriman. Dia tahu dia tak mampu apa semua kan. Okey. Kalau saya dengan kawan-kawan saya yang kawan-kawan saya telah buat, kawan-kawan saya telah buat, dia tinggalkan benda tu. Maksud dia jual ataupun dia apa? Contoh kawan saya, ramailah kawan saya yang buat macam tu, alhamdulillah Allah bagi mereka sifat takwa yang tinggi. Rumah tu dorang jualkan. Dorang jual. Dorang jual, dorang tak nak terkena riba apa semua, dorang jual. Kereta pun dorang jual kan. Ini sifat takwa yang tinggi lah. Ditinggalkan terus benda-benda yang Allah tak suka. Itu takwa. Tapi kalau tak mampu nak buat macam tu, buat solat taubat nasuha, berjanji pada Allah takkan buat lagi. Hari-hari kena buat solat taubat sampai korang meninggal. Sampai benda tu habis bayar. Okey, niat habiskan bayar. Tapi kalau nak jadi orang yang bertakwa, tinggalkan. Terus tinggalkan, cakap saya tak mampu, saya tak nak terkena riba, saya nak jual benda ni, saya nak jual kereta ni, saya nak jual rumah ni, dah. Terus. Nanti bank akan selesaikan. Macam mana dengan yang kerja bank? Tak ada keberkatan lah. Bank ni riba, tak ada keberkatan. Cari kerja lain, banyak lagi kerja lain. Rezeki ni Allah yang bagi. Tinggalkan. Sebab ulama' beritahu, kalau kita hujan, jangan kita berteduh di bawah bank. Kalau Allah nak turunkan bala, Allah akan turunkan bala kat situ dulu. Sebab bank ni penuh dengan riba. Berperang dengan Allah dan Rasul, tinggalkanlah. Dulu saya pun ada tawaran kerja bank, tapi saya tinggalkan. Saya tahu Allah tak bagi. Dulu pun saya tak tahu bank tu riba. Tapi belajar. Bila fikir balik, baguslah Allah tak bagi aku kerja kat bank. Kalau tak, saya pun tersangkut kerja dengan bank. Walaupun gaji besar, kan. Tapi itulah Dajjal akan bawa kemewahan. Dia bagi gaji-gaji yang besar, benda-benda yang haram, kan. Dia bagi keuntungan pelaburan, dia bagi. Dajjal kena bawa dengan sistem dia. Statement you mengelirukan. Ni siapa sebenarnya? Samsuri boleh tak naik atas? Boleh tak tekan dekat gas tu, kat bawah tu gas. Naik ke atas, kita borak sikit. Bateri saya nak habis ni. Boleh tak cepatkan? Jadi semua Islamic loan riba. Yes, semua riba. Tak ada satu pun yang tak riba. Ini sistem dia. Sistem Dajjal. Semua bank riba. Tak ada yang patuh syariah. Siapa yang cakap patuh syariah tu? Siapa kata? Tak ada patuh syariahnya. Buat solat taubat, yes, betul. Meniaga je apa-apa. Apa kekuatan awak? Apa yang awak rasa awak boleh meniaga? Kalau tak reti, boleh masuk saya punya kelas. Saya ada buat kelas tijarah. Kat situ nanti kita akan bahaskan apa produk yang terbaik waktu zaman Dajjal ni. Apa yang perlu yang korang perlu jualkan. Kat situ ada lah. Masuk kelas tu, baca macam mana saya ajar, macam mana infak RM100. How Allah SWT bagi kita rezeki setiap bulan RM10,000 dengan infak dengan RM100. Itu ada sistem dia. Macam mana Sayyidina Abdul Rahman buat sistem tu. Dia ikut cara Nabi SAW. Hisham Helmi. Boleh. Ulama fiqh Sri Petaling. Siapa kata tak ada riba? Siapa kata tak ada riba? Dah terang-terang dah. Sebab tu kena belajar lah. Jangan tanya orang. Belajar. Cari ulama' lain. Jangan tanya satu ulama' je. Ada ulama' dia tak faqih kat sini. Ada ulama' dia lebih faqih. Macam isu vax tu kan. Isu vaksin. Ada ulama' suruh ambil. Waktu Sri Petaling suruh pergi inject dekat ni. Ada ulama' kata jangan. Ada ulama' kata ambil. That's why benda ni korang kena ni pergi buat swab test. Saya tak pergi swab test. Sebab saya tahu ini fitnah Dajjal. Waktu Sri Petaling kena fitnah tu kan. Waktu COVID datang tu. Saya baru balik pada Indonesia.
Dan mereka suruh buat swab test. Saya tak buat swab test. Sebab saya tahu ini fitnah Dajjal. Berapa ramai orang pergi buat swab test tu. Lepas tu pergi ambil vaksin apa semua. Saya tak pergi. Saya tahu ini fitnah Dajjal. Buat apa saya nak susahkan diri saya untuk Dajjal ni? Kau nak luangkan masa, baik kau orang pergi beribadat. Kau nak pergi beratur panjang apa semua tu. Faham tak? That's why korang kena tahu mana hak, mana batil. Fitnah ni. Macam mana korang boleh yakin dengan yang buat vaksin tu Yahudi, company yang memusuhi Allah SWT, korang boleh masuk dalam tubuh badan korang. Kat situ dah korang dah boleh fikir something wrong. Ni mesti ada agenda mereka. Ini pula isu-isu bank. Lagilah. PTPTN ke apa ke sama je. Yes, duit kertas pun riba. Tapi kita masih menggunakan duit kertas. Nak tak nak, that's why Nabi bagi tahu. Umat akhir zaman kan, mereka tetap akan terkena debu-debu riba. Kita sebab apa kita gunakan debu-debu riba tu lah. Tapi kita kena tahu macam mana nak hindarkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak masuk kelas boleh pergi dekat saya punya profile tu, kat situ tekan Fadilat Tijarah tu kan. Pergi kat situ. Korang pergi kat profile ada Fadilat Tijarah. Pergi kat bawah Fadilat Tijarah tu ada tu, masuk situ. Nanti cakap kat dalam tu, grup tu cakap saya nak belajar berniaga. Saya nak belajar akhir zaman. Saya nak belajar ilmu akhir zaman. Saya nak belajar macam mana nak tingkatkan sale. Kat situ nanti kita akan ni. Tek besar, tek pasaran hadapan sawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tu, Raihan. Itu Raihan Naqsyabandi. Awak ahli zikir Okey. Boleh itu satu cara yang terbaik. Elakkan. Kumpul duit. Misal kata kalau awak bekerja dengan orang, kumpullah sikit-sikit. Tapi saya nak beritahu jalan satu jalan yang cepat, iaitu berniaga. Dengan berniaga ni awak boleh cepat untuk beli something yang awak nak. Berniaga ni sunnah. Dan berniaga ni tawakal kita tinggi pada Allah. Kita tak tahu, mungkin bulan tu kita dapat RM500, mungkin bulan tu kita dapat RM50,000. Berniaga ni dia keajaiban, dia ada keajaiban. Jadi ikut je. Jadi saya nak tunjukkan awak fast track. Fast track adalah berniaga. Nak beli sesuatu benda dengan cash kan. Nak beli kereta RM50,000, beli cash. Walaupun sekarang ni susah nak beli cash. Ada juga terkena riba tu juga. Tapi nak buat macam mana? Kita sehabis baiklah kita elakkan. Maksudnya kita nak beli kereta, diorang ni ada agenda mereka. Mereka akan letakkan kita nak beli apa juga. Tapi kita dah cuba sedaya upaya. Nak terbaik, beli kereta second hand, itu yang terbaik. Second hand je. Yang penting ada rahmat, ada keberkatan dalam kehidupan kita. Itu paling penting. Kalau kita hidup tak ada Allah, macam mana kita nak hidup? Sedangkan semua ni milik Allah, kan? Tapi ulama suka minta-minta atas nama infak. Tak ada masalah. Itu terpulang pada sifat individu. Itu sifat takwa seseorang. Yang penting kau nak bagi-bagi. Tak nak bagi dah, jangan cakap bukan-bukan. Itu je. Sekarang akhir zaman kan ramai ulama-ulama maksud yang menggunakan agama untuk mendapatkan kepentingan dunia. Okay, insyaAllah bateri saya nak habis dah. InsyaAllah. Terlibat tabung haji macam mana? Sebab tu korang kena masuk Fadilat Tijarah. Kat situ kita akan bongkarkan mana company-company yang menggunakan agama. Macam mana mereka buat pelaburan. Adakah pelaburan mereka sah ataupun tak? Kita ada pakar-pakar yang akan mengkaji benda ni. That's why korang akan tahu, oh ni benda ni tak bagus. Oh, company ni cuma menggunakan nama Islam. Kat situ korang akan belajar. Oh, baru korang akan nampak fitnah Dajjal ni. InsyaAllah.
Boleh insya-Allah. Bateri saya nak habis. Bateri saya dah tinggal